Assalamualaikum murid-murid cikgu. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat. Di musim pandemik ini, janganlah kamu berjalan, bermain di merata-rata kerana duduk di rumah lebih selamat. Cikgu harap kamu sudah bersedia untuk menjalankan PDPR pada pagi ini. Cikgu minta kamu sediakan buku teks, buku aktiviti dan pensel. Mula-mula buka buku teks muka surat 67. Muka surat 67 kita tengok gambar yang pertama tu. Gambar pertama tu gambar apa? Gambar mereka berada di stor sukan. Mereka nak ambil barangan sukan, alatan sukan untuk pendidikan jasmani. Mesti seronok kan untuk pendidikan jasmani? Tapi musim PKP ni tak boleh lah kan kita nak buat pendidikan jasmani. Jadi sama-sama kita berdoa agar COVID-19 ini hilang dan lenyap dari dunia ni, dan kita akan terus menjalani kita akan terus ke sekolah untuk menjalankan pembelajaran di sekolah. Kita tengok pantun yang pertama. Anak muda mencari rotan, rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Ni pantun dia ada 4. Kamu tengok. Perenggan pula. Ayat pertama, anak muda mencari rotan. Ayat yang kedua, rotan dicari di hutan dara. Ayat yang ketiga, harus waspada mengambil alatan. Ayat yang keempat, agar diri tidak tercedera. Untuk pantun, dia punya maksud berada di ayat yang ketiga. Maksud dia berada di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ni. Tak nampak dah pula kena garis. Ayat yang ketiga dan keempat. Ni, harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Maksud dia ada di situ. Maksud dia kita kena berhati-hati ambil alatan supaya tak tercedera. Kalau tak berhati-hati main tarik saja, tersepak sana tersepak sini, jatuhlah, cederalah. Kita tengok pula gambar kedua. Gambar kedua cikgu dia bagi arahan apa tu kat budak-budak dia. Kita tengok, kita baca. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni, harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini mengundang padah. Ayat pertama dia, beli sepukal durian di dusun. Musim durian ni. Manggis seguni, harganya rendah. Kalau beli lagi banyak, lagi murah lah. Manggis seguning. Sampai seguning dia beli manggis ni. Basikal dan motosikal diletak tersusun. Ayat yang ketiga. Dia kata basikal, motosikal letak tersusun. Bermain di sini mengundang padah. Kalau kita main di tempat motosikal, di tempat basikal, memanglah kita akan cedera sebab di situ bukan tempat untuk bermain. Kita hanya dibenarkan bermain, berlari di padang saja. Kalau main di tempat basikal, di tempat motosikal, memanglah akan mendatangkan kecederaan. Kita tengok gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, kawan dia bagi nasihat apa ni? Baiklah ada kawan macam ni. Ketua kelas kot ni. Ketua kelas ni bagi arahan, bagi nasihat ke kawan-kawan dia. Bagus ketua kelas ni. Ketua kelas kita pun bagus. Bagi nasihat supaya kawan-kawan ikut peraturan. Jaga keselamatan. Baguslah ketua kelas ni. Siapa ketua kelas kita? Furkan. Furkan, mesti Furkan bagi nasihat kat kawan-kawan. Bukan Furkan saja. Orang lain pun, kawan-kawan lain pun boleh juga bagi nasihat.
Untuk berbuat baik, kita ajaklah kawan kita buat baik. Bagilah nasihat, bagilah ingatan kat kawan kita. Cikgu baca perenggan ketiga. Bukan perenggan ketiga. Pantun yang ketiga. Bangau sekawan di tasik cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Dia kata kena ikut nasihat lah. Dia kata bangau sekawan di tasik sini. Bangau tu terbang banyak ekor. Bangau sekawan lah. Terbang sendiri mencari makan. Nak cari makan dia terbang sendirilah. Terbang seekor-seekor lah. Dia tak boleh pegang-pegang tangan macam kamu. Dengarlah kawan nasihatku ini. Dia kata dengarlah kawan-kawan dia nak nasihat. Keselamatan diri perlu diutamakan. Kita mesti pentingkan keselamatan diri kita dulu. Bila kita rasa diri kita selamat, kita boleh barulah kita jaga keselamatan kawan kita. Itulah maksud pantun tadi. Okey, bila ni kita tutup dulu buku teks. Kita buka pula buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat 72. Aktiviti muka surat 72. Nak buka dah. Okey, muka surat 72. Baca pantun, kemudian padankan pantun dengan gambar. Pantun ni dia berkisarkan di kantin lah. Selalunya kita pergi kantin, kita keluar kelas, kita kena buat apa? Kita kena berbaris ke kantin. Bila dah berbaris di kantin, kita sampai di kantin, kita kena berbaris pula untuk apa? Untuk beli makanan. Bila dah beli makanan, kita nak ambil makanan bawa ke kerusi meja tu nak makan. Kita bawa berhati-hati supaya tak tumpah. Kalau tumpah, baju pun kotor, lantai pun kotor. Jadi dia bawa berhati-hati supaya tak tumpah. Tengok gambar mula-mula tu dia berbaris nak beli makanan. Gambar nombor 2 tu dia bawa makanan bercermat. Dia cermat je bawa makanan supaya tak tumpah. Gambar ketiga dia keluar kelas, dia berbaris untuk ke kantin. Baik, kita baca pantun yang pertama. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur janganlah culas. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Kita tengok baris yang ketiga dengan keempat. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Dia kata loceng rehat dah bunyi, mari kita beratur di luar kelas. Agak-agaknya gambar yang mana? Ya, gambar yang nombor 3. Okey, gambar yang nombor 3 untuk ayat nombor 1. Kejap lagi kita buat. Kita tengok pula pantun yang kedua. Orang dilihat menenun satin, satin disebut satin Itali. Waktu rehat pergi ke kantin, jangan berebut ketika membeli. Dia kata orang ramai, orang pergi tengok orang tenun satin, buat kain. Satin tu nama dia satin Itali. Tengok ayat yang ketiga. Waktu rehat pergi ke kantin, jangan berebut ketika membeli. Dia kata waktu rehat mesti dah pergi kantin nak makan kan. Lepas tu jangan rebut pergi membeli. Mana agak-agak gambar kamu sedang berbaris di kantin nak beli makanan? Ya, gambar yang pertama. Kita tengok pantun yang ketiga. Simpan berangan di dalam peti, enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan berhati-hati, bimbang isinya tumpah ke lantai. Dia kata simpanlah berangan lah peti. Tahu buah berangan? Tak tahu, kamu tanya mak kamu. Mak apa dia buah berangan? Enak buahnya dimakan santai. Buah dia sedap. Boleh makan santai-santai. Tahu makan santai? Sambil-sambil rehat boleh makan lah buah berangan tu. Tatang pinggan berhati-hati. Kita pegang pinggan tu mestilah berhati-hati. Bimbang isinya tumpah ke lantai. Takut tumpah lah nak pergi makan. Tinggal pinggan saja isi dah tumpah. Mana gambar yang kita belum padankan? Ya, gambar yang nombor 2 kita padankan.
Lagi sekali. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur, janganlah culas. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Kita padankan tadi. Pantun yang pertama dengan gambar yang ketiga. Okey, kita padan, ambil pembaris, ambil pensel, padankan. Cikgu padan cantik. Warna merah. Siap lagi ada nak panah kan? Yang kedua, pantun kedua. Orang dilihat menenun satin, satin disebut satin Itali. Waktu rehat pergi ke kantin, jangan berebut ketika membeli. Dia kata jangan berebutlah waktu nak beli makanan. Mana dia? Gambar yang pertama. Ya, gambar yang pertama. Okey, padankan. Pantun yang ketiga. Simpan berangan di dalam peti, enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan berhati-hati, bimbang isinya tumpah ke lantai. Dia kata bawa lah pinggan tu elok-elok, kejap lagi bawa pinggan saja, isi tak ada tumpah dah. Mana yang mana? Okey, gambar yang kedua. Mereka bersopan je bawa. Okey, gambar yang kedua. Ini. Dah siap muka surat 72. Kita tengok pula muka surat 73. Muka surat 73. Baca pantun kemudian nyatakan maksud pantun. Dia suruh kamu baca dan kamu tulis maksud di tepi dia. Baca pantun, dia tulis kamu nyatakan maksud pantun di tepi dia. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara terkukur. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Dia kata burung kenari hingga atas dahan. Suara burung kenari itu pun sedap. Lepas tu merdunya suara, maknanya suara burung terkukur lagi sedap. Dia kata usah berlari, jangan berlari dalam tandas. Lantai licin nanti jatuhlah tersungkur. Yang kedua. Mencari lokan berpanas terik. Berlumpur lengan tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Dia kata pergi ke pantai ni kan, cari lokan tengah panas lah. Berlumpur lengan tidaklah malu. Tangan kamu lekat seluk sampai ke lengan lah, dah seluk tu nak cari lokan. Kalau menekan suis elektrik, sekarang ni semua rumah ada elektrik, nak tekan suis, pastikan tangan kering dahulu. Tangan kena kering lah nak tekan suis. Tangan basah-basah tekan suis, kena rejatan elektrik. Buat apa? Kenapa? Mati. Matilah. Baik, perangkat yang ketiga, pantun yang ketiga. Pergi ke lata membawa joran. Umpan dijaga dengan cermat. Kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Dia kata, tadi ni pergi ke laut. Ni kita pergi pula ke sungai, air terjun. Pergi ke sungai bawa joran. Kamu mesti mancing ikan ni. Umpan dijaga dengan cermat. Bila pergi pancing ikan, mesti ada joran. Mesti ada joran, mesti ada umpan. Umpan tu kena jagalah bagi cermat. Kalau kita mengikut peraturan, kita kenalah ikut peraturan. Di mana juga pasti selamat. Kalau kita ikut peraturan, kita akan selamat. Tak kira lah di mana pun. Setiap tempat yang kita pergi ada peraturan. Kalau kita ikut peraturan, kita akan selamat. Baik, kita sambung lagi. Okey, dia suruh kamu isi tempat kosong yang sebelah kanan tu kan. Baik, kita belajar sebelah kanan ke sebelah kiri? Sebelah kiri lah tu.
Di sebelah kiri kita kan. Di sebelah kanan pantun sebelah kiri kita. Tadi dia kata burung kenari hinggap di dahan kan. Suara dia merdu, burung tu kukur. Okey, jangan berlari dalam tandas supaya tidak jatuh tersungkur. Jadi dia kata kita dilarang berlari di dalam apa? Di dalam tandas kerana lantainya licin. Dia tak bagi berlari sebab lantai licin. Okey, tak lagi kamu tulislah dalam tu. Kita dilarang berlari di dalam tandas kerana lantainya licin. Cukup banyak tu. Pantun yang kedua. Mencari lokan panas terik tadi kan. Dia kata kita pergi ke laut cari lokan panas. Selut sampai ke lengan. Kalau kita nak tekan suis elektrik, tangan kita kena bagi kering lah. Okey. Dia suruh kita tulis apa maksud dia. Kita hendaklah memastikan tangan kita kering sebelum apa tadi? Sebelum menekan suis elektrik. Kita nak pastikan tangan kita kering sebelum menekan suis elektrik. Yang ketiga, kita pergi ke sungai, ke latar, bawa joran. Bawa joran. Tentulah pancing ikan kan. Umpan dijaga dengan cermat. Nak pancing ikan kena ada umpan. Bila kita bawa joran, nak pegang joran tu, kita tinggal kata umpan. Tak boleh lah. Kita pegang joran, umpan pun kita kena jagalah. Kalau kita ikut peraturan, kita pergi mana pun kita ikut peraturan, di mana jua pasti selamat. Selalunya kalau orang ikut peraturan, orang yang berdisiplin, insya-Allah akan selamat. Kalau dalam kelas pun kan, disiplin ni dia ada di sekolah, ada disiplin. Dalam kelas tak boleh bising, tak boleh berlari. Siapa yang baik je bagus, duduk dalam kelas elok-elok, tak berlari, tak bising. Cikgu tak marah lah. Tapi kalau dalam kelas bising, berlari sana sini, mestilah kena marah. Kena marah tu tak selamat lah kan. Okey, dia suruh kita tulis, kita hendaklah mengikut peraturan supaya selamat. Kita hendaklah mengikut peraturan supaya selamat. Okey, hari ni ada 3. Satu tadi cikgu minta kamu dalam buku teks tadi lafaz baca pantun ataupun lafazkan pantun, 3 rangkap pantun tu dan rakam hantar kepada cikgu. Rakaman tu, rakaman suara pun boleh, video pun boleh, terpulang kepada kamu. Yang kedua, buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 72. Kamu cuma padankan. Tadi cikgu dah tunjukkan. Dan yang ketiga, kamu nyatakan maksud pantun. Okay. Kamu nyatakan maksud pantun, tulis isi tempat kosong. Okey, cikgu harap kamu boleh siapkan kerja kamu, tangkap gambar dan hantar kepada cikgu. Okey, selamat belajar. InsyaAllah kita akan ada pula sesi kedua sebentar lagi. Okey, bye. Kamu rehat dulu.